Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another episode of Leluhur's Podcast with me, Bilal. And me, Ahyad. Dan ini adalah episod yang special disebabkan kita ni masa ni berada di dalam bulan Rabiul Awal. Dan bulan ini dianggap sebagai bulan yang istimewa di kalangan orang Islam. Tapi persoalannya, Yad, Ya. kenapa special Rabiul Awal? Okay. So, kita ni aku rasa soalan itu kalau di Brunei lah, ia something yang non-question lah sebenarnya. Kan kalau di Brunei lah. Aku mau tanya juga. Okay. Soalan yang jawapannya aku rasa diketahui itu ialah jawapannya sebab bulan ini ialah bulan di mana kita ni merayakan dan menyambut kelahiran Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Brunei, kita ni ngambil di Brunei contohnya, memang tahun-tahun bulan Rabiul Awal ni disambut lah oleh satu negara sebenarnya, di masjid-masjid dan lain-lain macam tu. Dengan acara keagamaan. Ya, acara keagamaan. Majlis selawat, berzikir di masjid. Ya. Dan bukan saya di masjid masa ni. Ya. Ada rumah-rumah sudah. Rumah-rumah. Dan kemuncaknya of course pada 12 hari bulan itu, Rabiul Awal itu ada perarakan di Bandar Seribu Kawan lah biasanya. Enggak, 4 daerah pula. 4 daerah. 4 daerah sebenarnya. Tapi tertumpu lah. Tertumpu di Bandar Seribu Kawan. Okay. Okay. So, tapi somehow mengenai sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang ada mempersoalkan lah. Macam kenapa kita disambut? Ataupun lebih tepat kali lagi persoalannya tu lebih berbentuk kepada bolehkah tidak disambut? Macam sebahagian orang bercakap benda boleh, sebahagian orang cakap boleh. So macam mana sebenarnya? Ya. Macam mana sebenarnya? Okay. Pertama sekali yang perlu yang perlu dibincangkan ialah apa sebenarnya sambutan Maulid Nabi ni consist of. Sebab untuk kita ni mengetahui apa ia punya hukum in the first place, of course perlu kepada gambaran yang tepat lah mengenai sambutan ni kan. Artinya apa ia diisi dengannya. Ataupun secara istilahnya, bila mana tadi menyebut sambutan Maulid Nabi, apa isinya yang kita ni perbuat lah kan dalam itu. Sebab in the end hukum itu tertumpu ataupun ia berdiri di atas apa perbuatan yang terlibat dalamnya kan. Itu pertama lah. Ataupun kalau kita ni kan bincang secara teknikal dari sudut hukum lah kan. Kalau dari sudut hukum, secara hukum fikih tani tahu, tani melihat pada sesuatu perbuatan atau selagi mana ia bukan perbuatan ibadah yang ada syarat dan rukun yang khusus, artinya perbuatan ada, tani melihat kepada apa isinya, ia consist of apa dalamnya. Adakah ia perkara yang melanggar syarak ataupun tidak melanggar syarak. Itu kalau tadi kan bincangkan dari segi teknikalnya. Dan dari segi teknikal, kita ni simpelkan siapa bincangan cuma ni. Yang pertama, sambutan Maulid Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu, ia bukan kita ni klaim ia sebagai ibadah, malah ia sebagai adat. Itu yang pertama sekali. Artinya dia adat di sini dalam konteks ini ialah ia bukan satu yang disyariatkan secara direct oleh Allah Ta'ala. Artinya nada dalil, ini perlu hati-hati. Artinya jangan berhenti sini ya. Nada dalil yang secara khusus menyuruh maksudnya, memerintahkan hamba-hamba Allah Ta'ala ni ataupun orang mukmin untuk mesti kamu sambut Maulidur Rasul dengan cara-cara sekian. Dari segi sana, dari segi hukum fikihnya tadi katakan ia bukan ibadah tapi yang ada. Okay. Itu mengenai ibadah sama ada. So pertama sekali tadi eliminate dulu dakwaan sebagian orang yang kamu mencipta ibadah baru. Tidak, ini bukan ibadah baru ke apa Pak. Ya ada. Dan tanya kan lihatlah harang kenapa ada ni ada in the first place lah. Kemudian bila ini sudah set atu sebagai ada, maka kita akan lihat kepada apa dalamnya, apa saja yang diperbuat ketika kita ini menyambut Maulid ini. Sebab hukum yang berkaitan dengan ada melihat kepada ia consist of apa. Dan kalau tadi melihat kepada asal sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ia mengandungi beberapa perkara yang dianjurkan oleh syarak sendiri.
Antara yang membaca Al-Quran contohnya, atau berselawat atas Nabi SAW. Siapa dapat mempersoalkan lah kan akan pensyariatan selawat atas Nabi SAW itu, dibacakan kisah peringatan mengenai Nabi SAW, cerita sirah, dan itu pun termasuk daripada perkara yang dianjurkan oleh syarak. Kerana itu secara turun-temurun para ulama kita ni telah menulis banyak kitab mengenai sirah Nabi SAW, malah mengumpulkan hadis-hadis mengenai sifat-sifat yang fizikal dan akhlak Nabi SAW. So itu yang dibacakan dalam sambutan maulid itu sendiri. Dan kemudian ada apa lagi? Ada puji-pujian kepada Nabi SAW, dibacakan ataupun didendangkan dan dinyanyikan syair-syair yang memuji Nabi SAW ataupun yang menceritakan mengenai Nabi SAW, ataupun malah syair-syair doa kepada Allah Ta'ala kan. Yang mana benda tu memang ada dalam kita ni punya syarak, munajat kepada Allah Ta'ala kan. Artinya kita ni pernah melihat banyak riwayat sahabat-sahabat yang menulis syair memuji Nabi SAW, dan Nabi SAW meridainya. Artinya dari segi hukum syaraknya, adakah Nabi melarang? Tidak. Dan itu sudah mencukupi untuk kita mengatakan bahawa perbuatan memuji dan mendendangkan syair-syair yang memuji Nabi SAW itu merupakan satu perbuatan yang disyariatkan. Sebab Nabi malah memujinya lah. Artinya salah seorang sahabat kan tu Sayyidina Hasan bin Thabit, ia memang dari jahiliyah, sebelum ia masuk Islam sudah seorang penyair. Ia masuk Islam, dan ketika ia masuk Islam ia banyak menulis syair-syair yang memuji Nabi SAW, dan ia pernah mendendangkan dan membacakan syairnya tu di atas mimbar di Madinah, dan Nabi SAW pada ketika tu mendoakan untuknya, ya Allah bantulah, ataupun ya Allah bantulah ia dengan Jibril. Artinya itu satu tanda pengiktirafan Nabi SAW akan pensyariatan benda tu. Apa lagi yang diisi dengan maulid ni? Ceramah, tazkirah, atau sedekah bagi makan dan lain-lain. Itu semua kalau tadi melihat ia dari sudut perbuatan-perbuatan yang biasa dibuat dalam majlis maulid. Dari segi hukumnya saja, technically ia tidak ada masalah. Dengan syarat awal-awal kita ni sudah tentukan bahawa sambutan ini bukan daripada ibadah yang disyariatkan secara khusus oleh Allah Ta'ala. Tidak. Tadi dia pernah klaim itu. Dan malah para ulama yang membuat maulid contohnya, ataupun umat Islam sejak zaman berzaman, diorang membuat maulid bukan diorang mengklaim yang ini suatu ibadah yang disyariatkan Allah Ta'ala, tapi ini suatu ada yang dilakukan kerana suatu tujuan. Dan tadi akan bincangkan lebih dalam tujuan itu nanti sekarang, dan diisi dalamnya dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang amal soleh untuk merayakan benda tu. So ni kalau tadi dari sudut teknikalnya lah. So tadi soalan itu ia macam ada dua connotation lah. Satu connotation yang teknikal, artinya boleh atau tidak boleh. Dia kalau boleh tidak boleh, itu connotation yang berbentuk teknikal dari segi hukum fikih hendak. And then satu lagi connotation ialah okey, ya, boleh. Artinya kalau dilihat secara teknikalnya okey, boleh. So, tapi ibadah barunya ataupun contohnya ia cakap ni, ataupun ia terimalah yang kita ni tadi tu. Technically ia cakap okey, boleh lah. Ia ada, ia ia diisi dengan perkara-perkara yang makruf. Okey, boleh. Tapi kenapa tadi mesti sambut? Artinya connotationnya bukan lagi teknikal, tapi lebih kepada what's the point? Tahun-tahun kita ni membuat benda ni, ataupun malah sebahagian orang dilihat macam iski untuk membuat benda ni bulanan ataupun mingguan kan, selain daripada tahunan lah. So macam soalan yang kedua ni connotationnya lebih kepada what's the point of all this? Okay, sebelum kita ni masuk ke sana, berbalik semula ke persoalan sama ada ia dibolehkan ataupun tidak dibolehkan. Kita sudah jawab yang permasalahan ni bukannya berkaitan dengan masalah ia ibadah, tapi ia lebih kepada ada. So bukan lagi jatuh kepada persoalan ia ibadah baru kan, ataupun mengada-adakan yang suatu pada zaman Nabi. Lurus. Tapi ada beberapa argumen lah dilontarkan juga balik kepada klaim yang tadi tu.
okeynya kamu sambut acara Maulid tentunya dengan puji-pujian apa tu. Tapi somehow ada hadis yang mengatakan yang Nabi SAW bersabda la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu Abdullahi wa Rasulih. Abdullahi wa Rasuluh. Ya, jangan kamu berlebihan dalam memuji kedekunya seperti yang dilakukan oleh orang Nasara terhadap Nabi Isa bin Maryam. Apa lagi tu? Fa innama ana abduhu tu sungguhnya macam mana? Aku hanyalah hambanya, adalah hamba Allah dan aku adalah rasulnya. So itu dilontarkan balik kepada perbuatan yang khusus puji-pujian itu lah. Artinya ni Adi faham maksudnya oleh sebab dalam maulid atau dilontarkan puji-pujian, contohnya dibacakan qasidah kan, qasidah burdah kalau contohnya dan lain-lain lah, akan ada timbul persoalan ni lah. Cuma dalam hadis ni la tutruni kama turatin nasara Isa bin Maryam. Interesting sebenarnya hadis itu di bawah kan, sebab kalau tadi lihat benar-benar lah hadis itu word by word, ia jelas menunjukkan malah kepada kebolehan, artinya keharusan perkara yang dibuat itu. Sebab awal-awal dibuka hadis itu dengan larangan, la tutruni, jangan kamu berlebihan dalam memujiku. Okey, persoalan yang timbul daripada dua perkataan itu, la tutruni itu, ialah cumana had berlebih-lebihan ni kan, artinya ia something yang vague ataupun ambiguous. Kalau tadi sekadar tinggalkan di sana, la tutruni, jangan kamu berlebih-lebihan memujiku. Jap, apa maksudnya berlebih-lebihan di sini? Sebab mentari banting sana, dan kita ni mengambil kira riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahawa Sayyidina Hasan bin Thabit contohnya, Abdullah bin Rawahah melontarkan syair memuji Nabi SAW di depan Nabi SAW. Artinya macam tadi tahu yang memuji Nabi itu tidak ada masalah, tapi yang dilarang dalam hadis ini lah berlebih-lebihan, la tutruni itu. So persoalan seterusnya ialah di mana tadi set the limit, boundaries itu. Sebab tu diikuti dengan selepas satu, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Limitnya ialah singan apa yang dibuat oleh Nasrani ataupun Kristian terhadap Nabi Isa, which is menisbahkan sifat-sifat ketuhanan arah Nabi Isa. Artinya menisbahkan sifat-sifat ketuhanan arah Nabi SAW itu boundaries yang tak boleh langgar. Artinya untuk kita ni contohnya akan mengatakan Nabi itu zatnya qadim, tidak ada permulaan contohnya, ataupun Nabi SAW itu ia bersifat dengan sifat memberi kesan arah manusia contohnya, yang mana memberi kesan arah makhluk hanya sifat Allah Ta'ala kan contohnya. Kalau tadi nisbahkan sifat-sifat cuma tu, yakni sifat-sifat ketuhanan arah Nabi SAW, itu dikira sebagai melampaui batas ataupun berlebihan dalam memuji. Manakala selagi mana kita ni punya puji-pujian itu masih dalam lingkungan puji-pujian yang dilontarkan arah manusia, sifat-sifat kemanusiaan yang sempurna, dan tidak ada masalah, kerana memang pada dasarnya berkumpul arah Nabi SAW itu semua sifat-sifat kesempurnaan yang boleh dimiliki oleh manusia ni, sama ada dari segi fizikal ataupun dari segi akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala sendiri memuji kan, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, maksudnya la'ala khuluqin azim, mempunyai akhlak-akhlak yang agung, azim. Dan banyak lagi lah puji-pujian Allah Ta'ala sendiri arah Nabi SAW dalam Quran. So interesting hadis itu, sebab kalau orang itu mengatakan apa yang diperbuat daripada puji-pujian kepada Nabi SAW itu dilarang dengan hadis ini, dia kata ini indah. Malah hadis ini menunjukkan kepada kebolehan ataupun keharusan memuji itu selagi mana indah melimpasi limitnya, iaitu menisbahkan sifat-sifat ketuhanan arah Nabi SAW. Dan Imam Busiri
penulis qasidah Burdah pun ada menyebutkan benda ni, da'mad da'athun nasara fi nabiyihim, tinggalkan apa yang didakwa orang Nasrani terhadap Nabi Bisdurang kan. Dan kemudian pujilah Nabi Ketani dengan apa yang kau mau lah, selagi mana tidak ada menisbahkan sifat-sifat ketuhanan. Dan memang pula ada sebahagian daripada kaum yang melampaui batas bila mana diorang mensifatkan Nabi SAW itu dengan sifat-sifat ketuhanan. Tapi segala qasidah dan syair dan puji-pujian yang dibaca ketika dalam maulid pada kebiasaannya, semuanya tidak mengandungi benda tu. Semuanya tidak mengandungi benda tu. Jadi pemakaian hadis satu ataupun pemakaian hadis satu sebenarnya serve the purpose untuk tani, bukan untuk sebaliknya. Macam tu. Dan dari hadis satu juga indah dapat bagiku, indah dapat orang akan cakap apa yang kamu buat dengan memuji Nabi SAW itu ialah perbuatan yang sama dibuat oleh kaum Nasrani. Ya, jauh. Pasal diorang sudah berlebihan, tapi kita ni menjaga limit itu. So indah dapat kita ni dinisbahkan sebagai perbuatan yang sama dengan yang dibuat oleh kaum Nasrani. Sebab tu sambungan hadis itu kan, wa innama ana abduhu wa rasuluhu, aku hanyalah hambanya, yakni hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi kalau ternyata hamba dan ataupun penisbahan Nabi arah Allah Ta'ala sebagai hamba dan Rasul itu sendiri pada dasarnya sudah satu pujian. Kita ni play ataupun tadi main lah dalam puji-pujian itu arah sekeliling itu, sekeliling fakta bahawa Nabi ini ialah semulia-mulia hamba Allah Ta'ala dan utusan Allah Ta'ala. Ada lagi satu ayat lah yang dipakai, ayat Qurannya yang biasa orang pakai lah, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, kan, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, dikatakanlah wahai Muhammad bahawa aku hanyalah seorang manusia, ana basyarun mislukum, seperti kamu, yuha ilayya. Nah, Nabi sendiri disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan yang itu sekadar manusia macam tani. Tapi masalahnya, ana basyarum mislukum, aku adalah manusia seperti kamu dari segi kemanusiaannya, tapi bezanya yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, yang mana itu satu derajat yang sangat-sangat tinggi yang akan dicapai oleh kita ni sendirilah. Kalau kita ni awal, jangan bayangkan yang bila mananya Nabi SAW itu ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kamu, maksudnya Nabi itu macam kita ni, indahlah. Maksudnya Nabi itu dari sudut kemanusiaannya sama macam tani. Artinya dari sudut kemanusiaan, dari sudut Nabi itu pandai makan, pandai minum, pandai kahwin, berjalan di pasar, pandai sakit dan lain-lain. Artinya dari sudut kemanusiaan, Nabi SAW itu indah kurang kemanusiaannya daripada tani. Nabi itu manusia dari segi kemanusiaannya. Tapi Nabi SAW ini bukan manusia yang biasa macam tani, tapi yang manusia yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diwahyukan kepadanya. Atas dasar itu tadi memuji ke dia, kan? Atas dasar itu dan melihat kepada dalil-dalil yang lain lah yang menunjukkan kepada bahawa Nabi SAW itu secara ijma' merupakan semulia-mulia makhluk. Atas dasar itu kita ni memuji ke dia tu untuk menimbulkan ataupun memperingatkanlah semula derajat ataupun siapa sebenarnya orang ni di sisi kita ni. Macam tu. Okay. So tadi balik semula ke bahagian kedua tadi. Yang connotation kedua. Artinya what's the point? What's the point of celebrating itulah kan? Artinya macam banyak je lagi benda-benda berfaedah. Contohnya lah kali ataupun mungkin ia mengandungi that sort of sentiment lah kali. Macam mungkin diorang indah nampak kepentingan merayakan itu kan, ataupun nilainya lah, sehingga kan dibasar-basarkan lah. Macam tu. Cukup tebalnya selawat seseorang bahan dibuat sambutan, contohnya sehingga mengumpulkan orang dan lain-lain kan, ataupun membelanjakan bajet sekian-sekian untuk merayakan itu. Macam tu. Dan soalan ni untuk zaman ni, ya sebagian orang yang faham, kadang-kadang diorang terbawa dengan emosi apabila dihadapkan dengan soalan ni. Kadang-kadang diorang macam merayakan maulid ini perlu dalil banyak kan. Artinya kadang-kadang untuk merespon kepada soalan macam tu, kadang-kadang direspon dengan jawapan-jawapan yang macam ni. Artinya jawapan-jawapan yang hendakan merayakan Nabi pun perlu dalil, hendakan merayakan Nabi perlu dipersoalkan. Yang mana
dari standpoint emotionally difahami pula untuk benda tu. Artinya dari standpoint emosi, ya, artinya bagi orang yang sudah faham akan nilai sambutan ni ataupun kenapa dibuat dan lain-lain, dari sudut emosinya mungkin akan macam orang terpancing emosinya bila mana dia tengah soalan macam ni kan. Dia macam dah kan Allah macam apa kan soalan ni macam tu. Sehingga kadang soalan yang cuma tu dibalas dengan jawapan yang sepatutnya it's not an answer lah. Actually kan, ya, jawapan cuma tu hanya dijawab bagi diri sendiri. Artinya untuk diri sendiri, bila mana sudah faham dan tahu nilainya, pada ketika tu ia akan mengatakan, apa lagi kan dipersoalkan kan, cuma tu. Dah kan ani pun kan dipersoalkan, ani perlu dalil. Tapi pada zaman ini kan, tadi mesti ingat yang zaman ini bukan lagi zaman dulu, yakni zaman yang hampir dengan Nabi SAW. Zaman ini zaman yang kita ni jauh sudah dengan Nabi SAW tu. Yes. Banyak orang sudah lalai ataupun lupa akan Nabi. Jangan tak itulah. Banyak orang bukan lagi lalai lah ataupun lupa, malah mungkin banyak orang indah lagi tahu lah ataupun indah kenal sebenarnya siapa Nabi SAW. Artinya hanya Nabi itu hanya tinggal nama saja. Diorang tahulah siapa macam Muhammad bin Abdullah contohnya. Ia Nabi, Rasul orang Islam. Tapi adakah diorang ada merasa sort of satu kaitan, relation dengan Nabi? Boleh dikatakan indah. Ataupun orang sebagian besar orang Islam sendiri pada zaman tadi katakan zaman ini lah yang jauh dengan Nabi SAW itu mula sudah melupakan dan terlalai akan hakikat itu kan. Jadi sebab tu timbul soalan macam ni. Tadi mesti faham juga konteks satu. Kenapa diorang bukan, kadang-kadang soalan macam tu timbul bukan cari kelai. Ikhlas dan tulus dari diorang punya curiosity benar. Macam kenapa kan sebenarnya macam tu. Diorang benar-benar kan mau tahu. So kita ni mesti bersangka baik dulu sebelum kan menempelaki lah. Orang kita ni jangan dulu ditempelaki benda macam tu kan. Boleh jadi benar-benar kan tahu. Dan itu peluang sebenarnya untuk kita ni menjelaskan benda yang sebenar kan. Berbanding ani mediumnya ni. Ani antara mediumnya lah kan. Berbanding kita ni orang bercakap dengan emosi dan malah menjauhkan terpulang ataupun mencipta satu jarak terpulang di antara orang yang bertanya dengan orang yang sudah merayakan ni kan. Tani tahu dan tani faham. So tani fahamkan dan cuba beritahu orang lah apa yang tani faham tu, bukan malah membagi pandangan buruk terpulang. Sehingga orang yang dah faham kekal dah faham. Dan malah orang yang dah faham ni akan makin jauh daripada kefahaman. So ia indah membina apa-apa lah. Ia indah dah menghasilkan apa-apa nilai akhirnya. So balik semula kepada soalan itu. Artinya tadi tahu sudah bahawa ada kemungkinan besar yang soalan itu berangkat dari keikhlasan orang itu kan tahu benar ya, macam kenapa kan sebenarnya benda ini disambut tahun-tahun orang di masjid contohnya melaungkan dikir syarafil anam kan. Sudah dijemput lagi, dibagi makan, ada lagi orang bersedekah, ada lagi budget di allocate untuk majlis itu. So pertama sekali kita ni mesti balik semula ke core maulid itu sendiri ataupun sambutan maulid ini. Apa faktor utama maulid ini disambut dan dirayakan? Dan bagiku kuncinya ada arah word sambutan ataupun perayaan itu. Artinya meraihkan itu. Kita ni faham yang dalam adat kita ni manusia ni, kita ni sentiasa ada kerajaan ataupun ada perayaan kan. Artinya kita ni menyambut ataupun merayakan contohnya birthday tani. Tani menyambut hari kemerdekaan contohnya, hari kebangsaan, anniversary contohnya suami isteri dan lain-lain. Kenapa tani menyambut? Sebab sebenarnya berangkat daripada rasa syukur kita ni ataupun rasa gembira dan syukur kita ni bahawa benda tu berlaku. Hari lahir contohnya lah, hari jadi tani. Kenapa tani merayakan setiap tahun? Tani bersyukur sebenarnya yang tani telah diizinkan untuk hidup masih pada umur sekian-sekian ni. Hari kebangsaan, hari kemerdekaan lah maksudnya. Kenapa tani merayakan hari kebangsaan ataupun menyambut hari kebangsaan? Tani bersyukur sebenarnya dan merasa gembira atas kemerdekaan negara tani itu kan. Anniversary contohnya. Kenapa? Sebab tani merayakan dan menyambut bahawa hubungan suami isteri itu sudah berlangsung selama sekian-sekian tahun dan tani bersyukur. Ataupun kalau tani kan tambah elemen agama, tani bersyukur kepada Allah Ta'ala
bahawa Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya telah mengizinkan nikmat itu berlaku. Jadi itu core kepada mana-mana sambutan sebenarnya. Hari raya contohnya, kalau tadi ambil sambutan dalam Islam lah, sambutan raya contohnya, tadi kan lihat bahawa raya tu ia punya core value-nya ialah syukur tu sebenarnya. Syukur akan nikmat Allah Ta'ala. Apalagi sambutan Isra Mi'raj contohnya. Apa? Ia satu peringatan dan satu syukur ke atas apa yang terjadi itu. Dan lain-lain lah, hijrah, semua boleh dibalikkan kepada satu point, iaitu syukur sebenarnya. So sama juga di sini kan, kita ni menyambut kelahiran Nabi SAW itu. Kenapa? Sebab kita ni bersyukur atas kelahirannya tu. Dan timbul soalan seterusnya, kenapa perlu disyukuri? Nah, di sini ia punya main point. Sebab nikmat yang paling besar yang pernah dibagi oleh Allah Ta'ala kita ni ialah nikmat iman dan Islam itu. Kan itu tanpa no debat lah kita ni. No debat yang itu di antara nikmat yang paling besar Allah Ta'ala bagi kita ni. Iman sama Islam. Dan Allah Ta'ala pilih dan berkehendak supaya nikmat iman dan Islam itu lalu dan sampai rata ni through siapa? Through orang ni, Nabi Muhammad SAW. Jadi cumana ia sampai rata ni through Nabi, mesti Nabi itu wujud dulu, mesti Nabi itu lahir dulu. Jadi kelahiran Nabi itu menjadi satu simbol sampainya nikmat yang paling besar yang pernah ada umat manusia, arah kita ni, dan tadi memperolehinya. Sebab itu tadi bersyukur. Artinya ibaratnya dalam bahasa seharian tadi, mundada Nabi nada wani semua ni. Nada semua ni maksudnya nada iman, nada Islam, nada sembahyang, nada puasa, nada syurga, ataupun nada kita ni peluang untuk masuk syurga, nada tadi peluang untuk syafaat, nada tadi peluang untuk segala macam nikmat besar yang kita ni boleh perolehi sebab kewujudannya. Maka kerana itu bila mana sejak bulan Rabiul Awal itu ada, dibuat sambutan ini untuk mengingatkan tani semulakan hakikat itu. Hakikat bahawa orang ini bukan orang biasa dan calang-calang. Ia ada, ia punya jasanya, dan malah jasanya itu sebesar-besar jasa yang ada, yang dapat tani bayangkanlah arah manusia, sesama manusia arah tani. Sebab kerana kediatah kita ni boleh masuk syurga, ataupun kerana kediatah kita ni boleh memperolehi peluang untuk mendapat nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang besar-besar itu. Artinya nikmat Allah Ta'ala ni boleh bagi kepada yang besar sama yang damit kan. Artinya nikmat yang damit contohnya biasalah, macam tadi ada kereta, tadi ada duit, kita ni ada keraja, tadi ada contohnya apa tu ni, ilmu tu ada ada punya bahagiannya, tapi kita ni ada contohnya macam anak isteri dan lain-lain kan, rumah dan lain-lain kan. Itu sendiri pun tadi akan lihat bahawa itu nikmat yang besar. Tapi yang lebih besar daripada itu ialah nikmat-nikmat yang berbentuk rohani ataupun nikmat Allah Ta'ala yang berbentuk ukhrawi. Dan boleh tadi katakan bahawa nikmat Allah Ta'ala yang ukhrawi ni indah kan dapat tadi capai ke semuanya secara mutlak, melainkan dengan kewujudan ataupun melalui tangan Nabi Muhammad SAW. Maka kerana itu kita ni kan mau menyambut benda ni. Sebab tadi bersyukur atas kewujudannya, tadi bersyukur atas nikmatnya dilahirkan oleh Allah Ta'ala tu. Kerana dengan kelahirannya tu menjadi sebab kepada terjadinya nikmat-nikmat yang lain. Ia asal kepada semua nikmat-nikmat besar. So kita ni sekadar meraihkan dan mensyukuri nikmat yang asal ni, asal kepada semua nikmat yang lain tu. So itu sebenarnya core value-nya, atau core value daripada Maulid itu. Kenapa kita ni merayakan itu? Artinya dalam takbir yang lain kadang-kadang dipakai ialah, ataupun kadang-kadang orang cuba mensimplify benda ni ialah dengan mengatakan mun birthday mu kau sambut, birthday indong mu kau sambut, kenapa indah birthday Nabi? Tapi daripada perkataan yang simple itu mengandungi nilai yang tadi itu. Bukan maksudnya kita ni kan menyamakan sambut Maulid itu dengan sambut birthday. Tidak, tapi dari segi seperti mana tadi menyambut birthday tani dan indong tani untuk menyatakan kesyukuran dan menzahirkan kesyukuran kita ni masih hidup dan diorang masih hidup setiap tahun atau atas dasar yang sama juga kita ni meraihkan Maulidur Rasul SAW untuk menyatakan dan menzahirkan kesyukuran tani bahawa Nabi ini telah ada, dan daripada dia kita ni beroleh taufik dan hidayah, dan dengannya juga kita ni beroleh iman dan Islam, dan dengannya juga kita ni memperoleh nikmat-nikmat yang dijanjikan di akhirat. Cuma tu. Itu
secara simpelnya lah, ataupun kalau tadi kan membalikkan semula, sebab sambutan Maulid Nabi kepada satu sebab, itu tu syukur sebenarnya, kesyukuran itu, ataupun penzahiran kita ni akan kegembiraan dan kebahagiaan atas dikurniakan nikmat yang menjadi asal kepada semua nikmat-nikmat yang lain itu. Contoh atau mungkin atau yang dikira sebagai core sebab ataupun sebab yang utama kenapa tadi merayakan Maulid atau contoh. Berbalik semula kepada persoalan dalil jadi. Jadi cakap apabila ada orang bertanya mengapa ni, jadi bagi jawapan lah. Tapi persoalannya masa ni jua ialah apa dalilnya? Apa dalil bagi sambutan atau bagi apa tu, kebolehannya kah, keharusannya kah, ataupun maksudnya apa? Bolehnya tu. Kalau yang sekadar boleh, sudah tadi yang tadi tu kan yang adat saja. Tapi ini lebih kepada berbentuk ada keindah Quran sunnahnya banyak. Cuma tu. Atau sudah tadi bincang tadi, which is memanglah ada sila khusus kan. Sebab ia daripada adat atau ia daripada adat. Artinya okey. Ini membawa tadi ke satu bincangan yang menarik juga dengan macam hadis yang Nabi SAW berpuasa hari Isnin pasal satu hari dia dilahirkan dan lain-lain kan. Okey. Tadi mesti bezakan antara dalil untuk perbuatan itu secara khusus dengan dalil untuk umum perbuatan itu. Dan biasanya masalah yang timbul ialah bila mana orang bincangkan mengenai keharusan dan ketidakbolehan dan lain-lain, kelompok yang memperjuangkan pendapat tidak boleh ni, diorang meminta dalil secara khusus lah. Ya, mana dulu dalilnya secara khusus Nabi dan para sahabat menyambut Maulid macam yang kamu sambut? Atau memanglah ada? Sebab lagi sekali kita ni perbuatan yang berbentuk adat. Ia bukan satu ibadah yang ada tata cara dan rukun dan syarat yang khusus. Tidak. Ia bukan satu ibadah yang ada. Tapi untuk ada keindah asal kepada ada atau maksudnya asal ni kaedah umum saja. Kaedah umum akan bahawa benda ni benda yang terpuji. Satu saja. Artinya apa kaedah asal yang menunjukkan bahawa benda ni benda terpuji sehingga tani boleh membuat benda ni lah sebagai ataupun tani memandang saja. Tani memandang sebagai benda yang terpuji dalam agama. Di sana baru tani akan bincangkan mengenai hadis yang tadi tu. Hadis mengenai Nabi SAW berpuasa pada hari Senin. Dan yang Nabi kenapa ia berpuasa hari Senin? Sebab itu hari ia dilahirkan. Yakni sebagai tanda kesyukuran. Balik semula core values tadi kan. Artinya kita ni mendakwa tadi bahawa apa sebab dan ataupun apa sebab utama bagi kita ni menyebut Maulid? Kesyukuran. Bila ditanya contohnya lepas satu kenapa kamu kan menyambut apa tu namanya, ataupun apa dalilnya yang kelahiran Nabi itu sendiri merupakan suatu nikmat, baru tah kita ni bincang pasal dalil yang jenis cuma ni, dalil yang berbentuk umum, kaedah umum bahawa banyak saja riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi SAW sendiri bersyukur atas kelahirannya dan para sahabat itu bersyukur atas kelahirannya. Ataupun bukan saja kalau tema umum lagi bergembira atas kewujudan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Contohnya macam hadis Nabi SAW melihat sekumpulan orang Habasyah menari, tapi jangan bayangkan menari itu menari berdansa lah maksudnya, tapi menari tarian tradisional durang lah maksudnya di halaman Masjid Nabawi sambil memuji-muji Nabi. Artinya dalam pujian itu mengandungi makna syukur atas nikmat Nabi itu. So hadis itu dan campur hadis yang tadi, which is perbuatan Nabi SAW berpuasa pada hari Isnin untuk meraihkan kelahirannya, atau menunjukkan kepada kita ni bahawa memang sepatutnya kelahiran Nabi itu kita ni raikan dan bergembira dengannya sekurang-kurangnya. Yang ataupun yang menjadi, bukan menjadi tapi yang pasti dan disepakati ialah atuk. Yang perlu kita disepakati bersama semua orang Islam ialah atuk. Yakni kewujudan dan kelahiran Nabi SAW itu pada dirinya ialah suatu nikmat yang perlu disyukuri. Sama ada kita ni kan mau main teknikal, yakni melalui hadis tadi, ataupun dari segi kita ni memandang bahawa kelahiran dan kewujudan Nabi itu
menjadi asal kepada nikmat-nikmat yang lain yang perlu tani syukurilah juga. Dan ia balik semula ke kaedah asal, wala in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur maka akan ku tambah nikmat itu, ataupun perintah Allah Taala untuk kita bersyukur atas nikmatnya. Tapi yang biasanya ataupun orang main biasanya adalah cara. Dan cara bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Contohnya lah, ya, cara kamu ni salah ni, sepatutnya kamu puasa lah. Boleh. Siapa kan mau dengan berpuasa tu ya menzahirkan ataupun rasa kesyukuran, boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan dinafikan bahawa penzahiran kesyukuran itu ada banyak cara. Yang selain daripada puasa. Puji-pujian atas Nabi SAW, membagi makan orang, bersedekah. Balik semula contohnya hari Ashura lah. Tani balik semula ke satu situasi yang hampir sama. Hari Ashura disyariatkan pada hari Ashura itu secara nas oleh Nabi SAW untuk berpuasa. Kenapa? Sebagai tanda syukur selamatnya Nabi Musa daripada Fir'aun pada hari itu. Daripada sana, para ulama kita ni mengeluarkan hukum-hukum lain, iaitu dianjurkan untuk berbuat amal soleh pada hari itu juga bagi orang yang walaupun dia berpuasa lah, bagi makan orang, bersedekah dan berbuat amal yang makruf sebagai tanda kesyukuran diselamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun pada hari itu. Sama juga di sini. Ada kaedah umum yang membagi tahu kita ni bahawa kelahiran dan kewujudan Nabi itu suatu nikmat yang perlu disyukuri? Ada. So artinya di sana kita ni bersepakat bahawa wajib kita ni bersyukur atas nikmat ini. Yang seterusnya, artinya macam mana caranya? Atau apa saja cara yang boleh dikira sebagai penzahiran kesyukuran, dan asalkan cara itu masih takluk di bawah ataupun masih di dalam kerangka syarak. Dia dapat tanikan merayakan sambutan ataupun merayakan kesyukuran tanikan kelahiran Nabi SAW, tapi dengan perkara-perkara yang melanggar syarak. Of course lain dapat parti dia contohnya, campur laki perempuan, menari, berdansa contohnya, ataupun itu tentulah dah dapat. Bukan sambut maulid pun dia masalah. Ya, artinya in the end tani lihat kepada masih lagi balik semula kepada perbincangan asal, iaitu apa perbuatan itu sendiri, apa kita ni buat, dan ia consist of apa sambutan ini. Dan sambutan Maulidur Rasul yang biasa dibuat sekurang-kurangnya dalam konteks tani lah di Brunei, dan dia mengandungi perkara-perkara yang mungkar pada kebiasaannya. Contohnya berzikir tiap malam di masjid. Apa yang kita baca ketika berzikir? Fatihah. Di mana Fatihah? Itu yang berselawat. So tadi membaca syair-syair ataupun dikir atau kisah syair-syair yang dalamnya mengandungi puji-pujian Nabi, yang memperingati tani bahawa Nabi ini insan yang mulia. Puji-pujian lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'atani. Itu lagi kita kesyukuran kan. Apa ni core value asal daripada sebutan maulid itu, kemudian ditutup dengan doa. So makan-makan. Orang bersedekah awak. Kira dari sudut mana ataupun apa perbuatan yang tadi buat dalam maulid itu yang menyalahi syarak? Mana ada? Tidak ada. Jadi itu aku rasa satu poin yang penting untuk dikedepankan. Sebab kadang ada orang berkeras-kerasan lah cara. Padahal cara tu suatu benda yang sangat luas, asalkan masih dalam kerangka syarak. Ataupun bolehkah kita ni balikkan cara tu, kita ni balikkan kepada apa namanya heritage, mungkin bagi sesebuah tempat. Ya mungkin boleh jadi ya, indah dapat dipaksa style dipajal kita ni. Boleh jadi sebab bila kita lihat secara umum lah global, macam mana diorang meraihkan Maulidur Rasul tu. Kita ni kan dapati diorang bersepakat ada satu point, which is menzahirkan kegembiraan dan kesyukuran atas nikmat ini. Tapi caranya berbeza. Ataupun dia pun banyak adalah beza serba sedikit. Dari tune-nya pun ada beza lah. Itu je lah contohnya. Contohnya kita ni ada negara-negara lain yang membaca syair juga, ataupun baca qasidah arah Nabi, ataupun memuji Nabi SAW juga. Tapi of course tidak akan sama dengan tani punya cara. Artinya kalau diorang melihat cara tani membaca dikir atau cara filan itu, mungkin diorang akan heran. Terutama dikir lama kan contohnya. Kalau orang contoh dari mana bisa ya? Dari Syria, Afrika, Syria lah halnya. Melihat atau macam ini satu benda yang baru kan contohnya. Dan orang Afrika ada lagi tu, diorang punya diorang dengan apa tu namanya, dengan
ada dorang punya tarian tradisional lagi untuk menzahirkan kesyukuran dorang tu, kegembiraan dorang tu. Dorang biasanya express diri dorang dengan tarian tu. Dengan So bentuk adalah gesture. gesture apa ni, perbuatan lah, perbuatan pergerakan badan tu lah. So dorang akan membuat perkara tu. Of course tanya akan rasa ganjil. Kalau kita ni buat tu di sini. Indah macam ganjil lah, ganjil lah macam tu. Tapi in the end kan, akhirnya semua tu sama dari segi nilai yang terkandung di sebaliknya. Macam tu. So dapat dikeras-kerasi bandar lah dalam cara ni kan. Ia bukan something yang sabit, fix, rigid tu. Tapi ia bergantung kepada macam mana cara kita ni menzahirkan kesyukuran itu. Dan yang penting, dalamnya terkandung ibadah. Maksudnya dalamnya terkandung benda-benda yang Allah Ta'ala suruh. Baca Quran, bersedekah, dan memuji-muji Nabi SAW. Itu memang ada. Semua ada ia punya perintahnya dalam mana-mana nas lah, dan mana-mana ayat Quran dan sunnah juga, dan athar sahabat juga. Satu. Ini Pandora. Okay, mungkin pasal kita ni bercakap pasal tadi, apa core value di sebalik maulid atau mungkin antara persoalan ataupun isu lah yang boleh jadi timbul ialah bila mana sambutan maulid Rasulullah itu sudah hilang ia punya substance. Ia jadi satu apa tu namanya, sekadar ritual saja, cuma-cuma tu saja lah. Artinya datang setiap tahun bulan awal, okay, ni bulan maulid Rasul ni. Tapi orang mula hilang, orang mula indah peka, orang mula hilang kepekaan akan apa sebenarnya makna di sebalik maulid Rasul ni. Yang orang tahu saja, ni kalau musim maulid ni semua ada ni banner Muhammad contohnya, ada ceramah pasal Nabi Muhammad, pasal sirah contohnya. Tapi sudah mula hilang substance apa di sebaliknya. Ataupun kadang-kadang sebagian orang datang untuk bersiok saja. Kan contohnya bila mana berdikir contohnya, macam siuan teriak contohnya lah. Ia suka teriak kira untuk merilis stres. So macam ia pun skill lah. So di sana ada satu isu yang lain. Jatah masanya banyak sumbang kah ini? Itu masanya ni. Contohnya berkumpul dan lain-lain kan. Yang mana bagus yang ia ada orang rasa iski kan terlibat dalam perbuatan yang makruf. Tapi perlu terlibatkan dia semula perayaan itu ke maknanya yang asal tu kan ia macam itu. Kita ni ada satu sambutan yang berdasarkan kepada suatu sebab, yang mana kerana sebab itu kita ni melakukan sambutan ni ataupun perbuatan-perbuatannya ni lah. Kalau kita ni mula hilang kepekaan akan sebab itu, yang hanya tinggal perbuatan-perbuatan sahaja, yang adakah ia akan menimbulkan apa-apa kesan yang dijadikan tujuan daripada asal sambutan itu, boleh jadi indah. Artinya tadi ni kita ni asal daripada sambutan itu ialah untuk melahirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya yang menjadi asal kepada nikmat-nikmat yang lain ni, yang besar ni. Dan apa kesan daripadanya? Pada kebiasaannya ia akan melahirkan satu pengetahuan yang lebih ataupun pengetahuan yang bertambah akan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kecintaan yang bertambah akan Nabi SAW. Dan yang ketiga, motivasi dan usaha yang bertambah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Biasanya ia akan menimbulkan kesan ni. Sebab memang itu tujuan daripada maulid itu sendiri kan. Bila mana kita ni memperingati diri kita ni bahawa insan ni insan yang agung, dan ia menjadi asal kepada nikmat-nikmat yang lain, dan tanya akan melihat dan mempelajari bahawa rupanya apa ia punya role dalam kehidupan dari sebagai seorang Muslim, rupanya ia ni mesti kita ni kenal, rupanya ia ni mesti kita ni cintai, rupanya ia ni mesti kita ni ikut ia punya sunnahnya, dan tadi mesti contohnya ia punya akhlak-akhlaknya. Dari sana timbul benda-benda ni, value-value ni, daripada kita ni menyedari dulu awal-awal dan memperingatkan diri kita ni siapa orang ni. Through apa? Through sambutan ataupun musim maulid Nabi SAW ni. Tapi bila mana tadi mula hilang punca yang awal itu, tadi dah tahu untuk apa sebenarnya. Tapi tadi ikut saja orang lah. Ataupun pasal siok kan contohnya.
Pasal kita ni mau Pasal indongnya dulu buat macam ni. awak macam nostalgic, macam rasa nostalgic kita, macam awaknya dulu mula bapa contohnya suka ni bah putih contoh awak awak contohnya Itu masanya ni nya. kali ia lama-kelamaan akan jadi hilang punca dan ia akan pertama menimbulkan kesan yang dimaukan daripada benda tu. Pun satu masalah juga sebab kalau dia kesannya tu nada dan ia akan sekadar jadi ritual saja. Dan untuk apa? Ani baru boleh tanya untuk apa tu? Mengenai sekadar kan berkumpul-kumpul pebon contohnya. Tadi kedai kopi kan contohnya lah. Kira hilang dia sudah ia punya tujuan asalnya tu lah basically. Jadi ini satu masalah juga. So perlu di highlight juga benda ni, bahawa bagi orang yang bersemangat untuk menghadiri ataupun mengadakan majlis-majlis Maulid Nabi SAW, pastikan sentiasa well grounded akan tujuan asalnya. Kenapa? Bukan sekadar iski-iski ataupun supaya dipandang as orang yang ini pun satu penyakit juga, dipandang as orang yang geng Maulid contohnya. Ataupun bukan tujuan asal kan contoh. Sebab itu cara saja. Lagi sekali kita cara. Dan lagi satu ni lah. Okey, ini satu lagi. Banyak tu juga. Banyak tu timbal. Okey. Kita ni contohnya orang yang suka dan menzahirkan kecintaan tanirah Nabi SAW through majlis cuma ni. Okay. Sebagian orang yang lain lah contohnya selain daripada kita ni, diorang bergembira juga dan bersyukur juga atas kelahiran Nabi SAW ni. Diorang malah ada rasa cinta sayang arah Nabi SAW. Tapi diorang memilih untuk indah ikut. Diorang memilih untuk menzahirkan atau cara lain. Seperti puasa lah tadi. Ya kalau akunya cara aku ada berapa minatnya yang jenis cara cuma ni. Aku minat cara lain. Aku minat dengan cara, contohnya pada bulan Rabiul Awal itu sedekah. Dibanyakkan dia bersedekah. Contohnya dibanyakkan dia bersedekah. Bersedekah ke masjid-masjid contohnya. Ataupun di belanjanya kawan-kawannya, belanjanya familinya. Berpuasa ya contohnya sebagai dengan niat ini tanda syukurku Allah Taala akan nikmat Nabi SAW ni. Adakah salah orang ni? Indah lah. Pada bandarnya sama. Orang ni Cara lain. sama dengan orang yang hadir majlis Maulid yang biasa tu. Cuma caranya saja lain. So jangan depan kita ni kan bersikap prejudis lah terhadap orang yang orang yang memilih untuk aku mungkin indah bukan gaya aku kali cuma ni contohnya. Baginya ni bukan gayanya contohnya. Baginya ada cara lain yang lebih sesuai untuk ia. Dan biar dia. Contoh. Dia payah di label macam-macam lah. Contoh. Lebih di label sebagai orang yang anti. Anti contohnya. Indah lah. Tadi boleh berbeza dari sudut cara menzahirkan. Yang penting tadi bersepakat yang kita ni bergembira, sama-sama bergembira dan bersyukur atas kelahiran Nabi SAW tu. Tak ada masalah lah. So indah perlu diperbesar-besarkan benda tu. Itu satu. Kemudian isu yang lain juga dari satu sudut lah. Ini satu sudut yang sebelah sini. Ialah untuk memastikan bahawa perjalanan majlis Maulid ataupun majlis Maulid atau indah diisi dengan perkara yang mungkar lah. Itu pun satu perkara yang perlu sangat-sangat dititik beratkan lah. Artinya percampuran contohnya antara lelaki dan perempuan yang indah terkawal contohnya. Ataupun kisah-kisah yang dibaca tu mengandungi kisah yang ataupun riwayat yang hadis palsu contohnya. Palsu. Ya. Ataupun dikira sebagai perkara mungkar juga. Ataupun malah contohnya menggual kisah-kisah ataupun qaul-qaul yang menisbahkan ketuhanan Nabi SAW pun yang kita lagi sekali bukan daripada perkara yang ma'ruf ataupun perkara yang dipuji, malah itu perkara yang haram kan. So ia in the serve the purpose. Sebab lagi sekali kita ni balik semula tadi, apa kita ni punya defense, apa kita ni punya sebab kenapa tadi mengatakan boleh. Sebabnya kita ni majlis Maulid atau diisi dengan perkara-perkara yang ma'ruf. So bila mana bertukar, majlis Maulid diisi tapi diisi dengan perkara yang mungkar, dan automatik ia akan jadi perkara yang akan jadi benda yang mungkar. Dan ini sebab kenapa sebagian ulama Ahlus Sunnah sendiri, sebagian kecil lah ulama Ahlus Sunnah sendiri ada memfatwakan haramnya majlis Maulid pada zamannya. Artinya salah seorangnya Al-Imam Al-Lakhmi daripada mazhab Maliki,
ia memfatwakan yang majlis maulid ini majlis yang haram lah ataupun bid'ah ya. Mengandungi kemungkaran. Mengandungi kemungkaran. Kenapa? Itu tu sebab majlis maulid yang berlaku di tempatnya pada zaman itu diisi dengan kemungkaran. Okey, macam pernah dengar cerita ni. Macam ada bini-bini menari dia. Ya, contohnya di hadapan khalayak ramai bini-bini menari ataupun rajul amrat. Apa ni, lelaki yang kalau dalam hukum fikih namanya amrat, lelaki yang baby face lah basically dalam hukum fikihnya, yang boleh menarik syahwat lelaki. Yang boleh menarik syahwat lelaki lain, melakukan perkara-perkara mungkar, dan benda itu memang terjadi pada zamannya sebab itu memfatwakan haram. Adakah ia mengharamkan menzahirkan kesyukuran terhadap Nabi? Tidak. Sebab tu sebab tu dalam fatwanya yang sama ia mengharamkan majlis maulid seperti mana yang dibuat oleh orang pada zamannya dan pada tempatnya tu. Tapi dalam masa yang sama ia menganjurkan supaya pada bulan Rabiul Awal tu hendaklah seseorang atunya berusaha sedaya upaya untuk menjauhkan dirinya daripada perkara yang mungkarnya dan menyibukkan dirinya dengan perkara yang makruf. Kerana ini bulan yang mulia di mana Nabi Muhammad SAW semula-mula makhluk telah dilahirkan. Artinya the core value itu ada masih. Cumanya ia melihat kepada perbuatan. Dan ini diceritakan panjang lebar oleh Imam Suyuti dalam kitab Husnul Maqsid itu. Artinya kitab Husnul Maqsid yang ditulis oleh Imam Suyuti dalam menyatakan keharusan merayakan Maulid itu sebagai respon kepada fatwa Imam Al-Lakhmi tadi, Al-Maliki. Dan di sana ia menganalisis fatwa itu dan kesimpulannya ialah Imam Al-Lakhmi kenapa ia mengharamkan majlis Maulid, kerana apa yang terkandung di dalamnya daripada perkara-perkara mungkar. Bukan Maulid itu sendiri. Bukan sebutan itu sendirilah. Cuma Imam Al-Lakhmi lebih menggalakkan supaya disambut dengan cara lain saja berbanding cara yang mungkar itu. Of course lah. Atau memanglah. Atau perkara yang disepakati lah. Macam tu. Soal tu perlu berjaga-jaga dan perlu berhati-hati daripada perkara cuma tu. Terutama apabila ceramah itu mengandungi hadis palsu contohnya, ataupun perkara-perkara yang indah sepatutnya dinisbahkan arah Nabi SAW, automatik bertukar atau jadi majlis yang mungkar. Satu. Sebab tu sebagian ulama ada mengumpulkan Imam Said Abdullah Al-Ghumari. Ia ada mengumpulkan satu kitab yang menyatakan beberapa hadis-hadis palsu yang masyhur dimuatkan dalam mana-mana kitab Maulid, supaya majlis Maulid atau terhindar daripada perkara mungkar, iaitu meriwayatkan hadis yang palsu tanpa menyatakan kepalsuannya. Satu. Balik arah hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar tu kan. Jadi perkara tu perlu diambil perhatian juga bagi siapa yang ingin merayakan itu. Sebab kita ni tahu bahawa cinta tu adalah emosi. Dan emosi bukan benda yang bukan benda yang berbentuk fikiran. Ya, emosi rasa kan. Dan rasa ni biasanya ya ada boundaries. Sebab tu perlu ada boundaries. Boundariesnya ada syarak. Satu. Artinya perayaan Maulid ialah perayaan cinta. Yakni kita ni merayakan emosi kita ni, cinta kita ni meluahkan dan menumpahkan emosi kita ni kepada Nabi SAW itu. Tapi adakah boleh sesuka hati kita ni menumpahkan itu? Indah juga. Seperti mana dalam perkara-perkara dalam agama ada ia punya limit dan boundary. Apa limit dan boundary-nya? Syarak. So perbuatan-perbuatan yang kita ni lakukan untuk meluahkan dan menumpahkan emosi cinta kita ni Nabi SAW itu mestilah masih berada di dalam kerangka syarak. Itu poin yang penting juga, sebab kerana kadang dalam iski seorang-seorang itu merayakan, menuangkan emosi dan meluahkan emosi yang meluap-luap itu, yang tersimpan dan terpendam, kadang mudah terlebih dan terlalai lah daripada boundary syarak itu kan. Ini untuk Nabi nya. Rasa ni ni emosi, ni rasa aku. Ni cinta contohnya. Lurus, tapi seperti mana perkara lain ada yang punya limit dan boundary lah dari segi syarak. Jangan terjauh lah. Artinya macam terbuatnya cinta di antara lelaki dan perempuan kan ternyata ada limit dan boundary kan, dan terjaga boundary itu. Dan sebenarnya sama juga dengan cinta Nabi SAW dan cinta kepada Allah Ta'ala. Artinya boleh ke indah contohnya orang itu berganja,
dengan tujuan mengamplify efek cintanya Nabi itu. Inilah awak. Contohnya lah ada orang katanya, aku kerana cintaku kan Nabi aku mesti ku berganja ni supaya Ada feel. ada feel bila ada molek tu. Inilah boleh. Adalah boleh. Itu perkara yang dilarang kan dari segi syarak. Catuk. So akhirnya masih juga ada limit dan boundary, iaitu syarak itu sendiri. Itu poinnya lah. Itu poinnya. Okay. Tadi balik semula ke apa yang tadi sebut masa pembukaan episod ini tadi. Kita ni adalah special episode. So kita ni berada di bulan Rabiul Awal. Ya. Balik ke poin, ini adalah bulan Rabiul Awal. Ada sebahagian orang yang bercakap, boleh juga kita ni buat acara Maulid ni, kita ni zahirkan rasa kecintaan pada Nabi SAW ni. Di bulan-bulan selain daripada Rabiul Awal, kenapa tak mesti asar Rabiul Awal baru tak ada acara macam mana ni? Macam mana kita akan menghadapi? Tak, simpelnya sebab Nabi lahir bulan Rabiul Awal pulang. Atau simpelnya sebenarnya. Artinya macam clear lah. Clear bahawa kenapa bukan bulan lain, boleh, tak ada masalah. Cuma kenapa dipilih Rabiul Awal, sebab yang sabit dan masyhur bahawa Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. So alang-alang memang Nabi lahir bulan Rabiul Awal, maka dibuatlah sambutan pada bulan Rabiul Awal. Tapi adalah melarang kalau orang kan membuat sambutan Maulid pada bulan-bulan lain. Ada orang membuat mingguan, bahkan lagi bagus. Lagi bagus. Ada orang membuat bulanan. Tak ada masalah sebenarnya. Cuma ya kalau kita ni kan mengadakan yang paling besar selama setahun sekali, dipilih Rabiul Awal kan, sebab ngam atu bulannya Nabi lahir. Sebenarnya tidak ada masalah lah. Ia macam kami memilih bila buat kelas tu. Kan ada kelas mingguan mengajar fikih. Bila bisa ya, malam Jumat kah, malam Sabtu kah, malam Minggu kah, dan lain-lain. Jadi yang kita ni malam Minggu tah, sebab esoknya cuti. Tak ada masalah. Ataupun contohnya malam Selasa, sebab semua orang berlaku tema tu. Boleh juga, tak ada masalah. Sama juga benarnya sambutan Maulid Nabi SAW ni yang dilakukan, ini yang besar-besaran lah secara tahunan, dipilih Rabiul Awal. Apa sebabnya? Sebabnya yang paling ketara ialah ngam bulan itu Nabi SAW dilahirkan, maka tani memperingati pada bulan itu. Bukan bererti tidak boleh pada bulan lain. Dan bukan bererti terhad macam Rabiul Awal baru tak kita ni kan. Lurus. Sebab itu tujuannya kan tadi kan mengingatkan diri tadi akan Nabi SAW. Yang mana sebenarnya benda tu tadi ingat setiap hari. Kan? Setiap saat dan ketika tadi mesti ada hadir dalam diri kita itu suatu rasa ataupun ingatan bahawa Nabi SAW ni ialah Nabi kita ni, dan tadi wajib taat arahnya, dan tadi wajib cinta arahnya, dan lain-lain. Artinya kenal tadi kan Nabi, rasa cinta dan rasa kan mau ikut Nabi SAW itu mesti ada di setiap saat dan ketika. Ini yang sepatutnya. Cumanya sebagai manusia yang lahir jauh daripada zaman Nabi SAW, akan ada kelalaian kan? Akan ada kelalaian dan akan ada ada orang lupa, ada orang sudah anda kenal, maka dipilih lah. Okay, at least setahun sekali lah kita ni menghidupkan balik semula. Kita ni memperbaharui kita ni punya hubungan dengan Nabi SAW itu. Dalam syair ada ayat Maulid al-Mukhtar jaddat tashawqana. Wahai Maulid ataupun hari kelahiran Nabi yang terpilih, jaddat tashawqana, engkau telah memperbaharui rindu kami. Sebab itu tu kita ni nang wajib ataupun diwajibkan Allah Taala cinta Nabi SAW. Ini itu jelas dah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dia beriman ataupun dia sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, yakni Nabi SAW itu lebih dicintai daripada anaknya, bapanya, daripada induknya, dan daripada seluruh manusia. Artinya kecintaan itu satu benda yang wajib. Ngannya cinta ni emosi, dan emosi bukan dapat disengajakan kan. Dia dapat tanya orang, okay, aku mau cinta, pop ada cinta. Dadak. Ia mesti ada sebab-sebabnya dulu. Satu. So dibuat dia benda macam mana Maulid ni untuk menghasilkan sebabnya, dan dengan sebab itu mudah-mudahan tadi beroleh rasa tu. Satu. So dada apa namanya, ia non issue lah sebenarnya. Ia non issue orang bila dilakukan. Tak ada masalah. Sepatutnya tiap hari. Maksudnya tiap hari ni ia punya sentimen itu patutnya ada tiap hari. Rasa syukuran. Atau memang patut ada tiap hari. Tapi ingatnya untuk orang melakukan suatu musim
yakni untuk membuat satu musim di mana kita ni orang fokus kan menghidupkan bahagian atau dalam agama, dan dipilihlah setahun sekali bila Rabiul Awal, sebab Rabiul Awal Nabi dilahirkan macam tu. Sama macam bulan Ramadan bah. Ya. Bukannya artinya kita ni mengaji, puasa, sembahyang bulan Ramadan saja. Tapi difokuskan bulan Ramadan itu masanya kita ni kan boost. Ya. Amalan kita ni. Ya. Dengan ada lagi kan Ramadan itu ada special. Ada bonus dan lain-lain kan. Ya, macam itulah. Dan balik ke poin Ani. Pasal poin Ani kan, ia masuk ke poin baru, iaitu kalau ada orang tanya kenapa sahabat Nabi membuat, basically jawapannya sebab diorang dia perlu. Sahabat salafus soleh, tabi'in sampai tabi'in, dia perlu diorang kan melakukan inisiatif Ani. Membuat acara tu lah. Membuat acara, berkumpul. Sebab benda tu mendarah daging sudah dalam diri diorang. Diorang memang ada rasa tu sudah. Diorang memang ada rasa sudah. Tani lihat saja cerita salafus soleh mengenai macam mana diorang punya hubungan dengan Nabi SAW tu. Macam diceritakan bahawa contohnya ada salah seorang ulama salaf tu, bila disebut saja nama Nabi, terus bertukar ia punya kulitnya menjadi pucat. Dan terus ia daripada orang ceria jadi orang yang serius kerana rasa rindu orang Nabi SAW. Generasi yang macam ni, adakah diorang perlu lagi untuk diperingatkan berkali-kali akan siapa Nabi ini? Indah lah. Tiap hari diorang bermuamalat, bertaamul dengan rasa tu. Diorang memang orang andang ada rasa cinta dan rindu yang mendalam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Indah perlu diperingatkan lagi diorang ni. So diorang pada zaman itu indah memandang perkara itu sebagai perkara yang perlu. Artinya entah pada zaman itu kali heran kali diorang kalau kamu mesti diingatkan lagi mesti kamu disuruh lagi. Ya, kira diorang pada zaman itu bukan ni orang satu benda yang perlu diperingatkan lagi, malah mungkin itu satu kebiasaan diorang. Tapi makin lama, makin jauh, dan umat mula melupakan Nabi SAW, maka ada sebagian ulama yang berijtihad untuk melakukan benda-benda macam ni kan. So dia perlu dipersoalkan, contohnya kenapa sahabat membuat, salafus soleh membuat, sebab tujuan yang akan dicapai melalui majlis maulid itu sudah ada di dalam diri diorang itu sendiri. Diorang tu boleh dikatakan bermaulid setiap saat. Bolehlah dikatakan macam tu. Bukan dalam dari segi diorang membuat perbuatan maulid itu. Tapi value yang kita ni cuba capai through sambutan maulid itu telah mendarah daging dalam diri diorang. So, ia macam namanya kalau dalam akidah tahsilul hasil. Menghasilkan benda yang andang ada. Which is mustahil lah. Macam mana kita ni kan menghasilkan suatu benda yang memang sudah terhasil. So sama je lah di sini. Kalau sekiranya tadi kan mengatakan bahawa sekiranya maulid ini suatu benda yang baik, sepatutnya salaf lebih membuat dulu. Yang tadi dia perlu. Diorang telah menghasilkan benda yang tadi kan capai melalui maulid itu. Ketanian ni yang sebenarnya perlu. Sebab kita ni pandai lalai, kita ni pandai lupa. Kita ni sudah jauh lah. Dan tadi sudah jauh daripada zaman Nabi SAW. Ia punya kesan-kesannya tu sudah mula pudar. So perlu ada majlis-majlis macam ni untuk menghidupkan balik sentimen tu dalam diri kita ni kan. Cuma tu. So itu non-issue lah sebenarnya, non-issue di sini. Satu lagi permasalahan yang biasa timbul di kalangan orang awam lah apabila melihat sambutan maulid ni. Okay. Sebahagian orang melihat bahawa ini adalah satu perbuatan untuk orang yang eksklusif saja. Macam kira-kira aninya orang sejalahnya aku individu pandai aku kan berdikir bahabatnya. Okay. So ia akan menjauhkan dirinya. Jadi macam mana untuk orang yang seperti ni? Ia boleh dilihat dari dua sisi tu. Satu sisi orang tu sendirilah. Yang tadi salah tu kita tu. Sebab perintah untuk cinta dan ikut Nabi SAW tu perintah untuk semua orang yang mukallaf lah. So nada eksklusiviti lah dalam mencintai Nabi ni. Semua orang mesti cinta Nabi, mesti wajib. So kalau ia mau berlurih cinta tu dan ia rasa dengan maulid tu dapat menimbulkan, then ia dijemput lah dan ia digalakkan untuk membuat benda tu kan. Itu dari sudut orang tu lah. Dan dari sudut yang lain,
sangat-sangatlah perlu untuk barang siapa yang mengadakan majlis maulid itu untuk menjadikannya accessible, se-accessible yang boleh lah, maksudnya, dan welcoming lah kepada orang yang ingin mula berusaha untuk mencintai Nabi-Nya, macam tu. Dan Ani secara peribadi sudah pernah dilihat sendiri di Jordan lah, di Sya'un Al-Qaddumi, pengasas bagi Mahat Ma'arij di Jordan. Setiap saja Rabiul Awal, ia akan ada satu kempen. Kempennya tu orang kempen yang menyeluruh lah, dengan tujuan untuk menghidupkan ingatan akan Nabi SAW tu di segenap pelosok Jordan tu. So akan disusun tu ia punya program. Ia tanda berhenti tu programnya. Subuh di rumah-rumah orang membaca kitab Asy-Syifa sama qasidah dan lain-lain. Tengah hari di pejabat-pejabat awam ataupun di syarikat-syarikat. Malam di Mahat Ma'arij itu sendiri orang berkumpul di masjid dan lain-lain. So setiap hari daripada bulan Rabiul Awal itu dibuat program. Dan programnya simple saja dan accessible. Artinya kalau orang tu biasalah dengan jenis-jenis maulid yang berbentuk baca qasidah burdah kah contohnya dan lain-lain, dah apa dibuat majlis maulid yang lebih senang diterima. Duduk baca Quran, di sini mungkin berzikir kali, ataupun munda mau berzikir contohnya ceramah saja mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, sekadarnya orang supaya orang tu mendengarkan nama Nabi itu dan mengingatkan Nabi itu. Kemudian tutup dengan doa, makan-makan sedikit. Atau yang atau yang sentiasa diseru oleh Sya'un Ar-Kami pada ketika itu. Yang penting poinnya kita ni mau nama Nabi ini disebut di semua rumah di Jordan ini. Dan diingati Nabi ini di semua rumah di Jordan ini. Dikenalkan Nabi ini siapa. Mendengar balik orang akan Nabi SAW. Mungkin selama ni sibuk dengan dunia dan lain-lain. Jadi bila mana masuk bulan Rabiul Awal, at least ia mendengar di sana sini ada nama Nabi SAW. Dan atau akan menimbulkan satu curiosity dan mungkin akan mempush lagi orang itu untuk mengenali awalnya. Aku ni umat Nabi Muhammad tapi aku kenal contohnya. Mungkin ia akan membawa ke seterusnya. So, ia ada dua segi lah tadi untuk menjawab perkara tu. Satu dari segi orang tu sendiri. Of course lah kata ni dah ada lah exclusivity tu. Atau kira boleh dikatakan mungkin hasutan syaitan lah supaya ia ikut sebenarnya kan. Macam jangan tah. Atau orang-orang yang itu yang kata ni jangan dilawan benda tu. Datang saja. Kalau ada rasanya benda tu dapat menimbulkan cinta dan dapat mendekatkan diri tanirah Nabi SAW, bah, dapat datang dan lihat benda tu ada menyalahi syarak, bah, dapat datang. Dari sudut lagi satu, orang yang sudah ataupun orang yang menjalankan dan orang yang mengadakan, ataupun orang yang berfikirlah untuk macam memplan supaya membuat majlis-majlis maulid ini di mana-mana, pastikannya as accessible as possible lah kepada semua kelompok lah, supaya orang rasa welcome untuk datang, orang rasa ringan untuk datang. Mungkin kerana itu tu macam tadi kan contoh tu dibuat di pejabat contohnya tengah hari kan tu, orang kerja tengah hari rehat, tengah hari rehat tu sambil makan ada ceramah, ada dipersembahkan sedikit qasidah persembahan memuji Nabi SAW. So benda tu serve the purpose akan sambutan maulid itu sendiri. Satu. Artinya janganlah terlalu strict lah. Sehingga membuatkan orang rasa tersisih terpulang. Itu penting berhabis lah. Sebab balik semula ke tujuan asal kan. Tadi buat maulid ini untuk apa? Supaya orang kenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada setengah majlis yang melibatkan orang yang tertentu, contohnya macam students, mungkinlah bolehlah ternistrikkan orang dengan full adab mode yang sempurna tu, confirm. Tapi kalau bagi orang yang baru, bagi orang yang baru berjinak-jinak, ataupun bukan berjinak-jinak lah, malah kadang asalnya ia tidak mahu pun kan datang. Tapi kita ni mesti lihat dari pandangan rahmah Arabis diorang tu, pandangan yang kesian dan pandangan untuk kita ni membawa diorang masuk tu. Sebab yang kita ni mau ialah orang ingatkan Nabi SAW. Satu. Jadinya untuk apa kita ni kan menjauhkan orang dari Nabi? So, ia macam ini serve the purpose betul. Buat majlis maulid untuk mendekatkan orang-orang Nabi. Tapi sebaliknya tu pula yang terjadi. Orang makin jauh. Contohnya orang makin fikir
yang dia layak. Tadi mau orang atau rasa cinta Nabi bukan dia rasa yang dia layak kan. So ataupun satu perkara yang penting juga lah untuk diambil perhatian lah sekurang-kurangnya. Okay. So ada kesimpulan? So kesimpulannya sambutan maulid ini tidak apa-apa dari segi syaratnya. Boleh, harus, dan itu fatwa yang difatwakan oleh para ulama lah. Artinya para ulama daripada 4 mazhab secara turun-temurun kepada kitab-kitab durang dan fatwa-fatwa durang memang memfatwakan Sambutan itu haruslah dengan syarat tadi lah, diisi dengan perkara-perkara yang ma'ruf lah, artinya terpelihara daripada perkara-perkara yang mungkar, satu. Dan yang kedua, kesimpulannya apa core value daripada sambutan maulid itu ialah kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Dan apa kesan yang kita ni mau timbul daripada sambutan-sambutan maulid ini ialah kita ni bertambah pengetahuan tadi akan Nabi, kita ni bertambah cinta tadi akan Nabi, dan tadi bertambah usaha untuk mengikut dan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku rasa itu kali 3 poin yang dibincangkan lah secara khusus dalam episod khas ini. Dan seperti yang andang biasa kita ni bawakan lah di dalam episod kita ni yang sebelum ni, bahawa leluhur podcast ni ia jadi satu medium untuk kita wadah untuk kita ni berbincang secara terbuka. Dan bukan terus impose ataupun menutup perbincangan. Terus dan dengan hasrat atau yang watir terus kita tidak akan walk alone. Dan selagi mana perbincangan terbuka, kita ni dapat mencapai Victoria Concordia Crescent, victory through harmony. Dan rasanya itu saja untuk episod kali ini. Jangan lupa bersyukur atas nikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat menyambut Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu saja, kita ni berjumpa lagi di episod yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Bye bye.